ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta Askandari sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran adali wa zakiran likulli ma alima fastadalla bizalika ala wujudi jahlihi. Lagi sekali insyaAllah. Ma ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran li kulli ma alima. Fastaddalla bizalika ala wujudi jahlihi. Barang siapa engkau lihat akan dia memberi jawab daripada tiap-tiap yang ditanyai daripadanya, daripada ma'rifah dan tauhid, dan mengibaratkan daripada tiap yang dipandang daripada sir dan kasyaf, dan menyebutkan bagi tiap yang diketahui daripada ghaib, maka engkau mengambil dalil dengan demikian itu akan diperoleh jahilnya akan hak Tuhannya dan akan hikmatnya pada makhluk. Ini berkaitan dengan soal-soal kerohanian. Ya. Ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak mampu nak cerita. Tapi ada orang tanya macam apa dia cerita habis. Kita bila orang tanya, kita sebab itu ulama bila orang tanya, dia jawab, dia boleh jawab, dia jawab, tak jawab. Tapi last sekali, wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Aku tahu sekarang ni. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata soal ma'rifah. Dia kata berkesudahan oleh orang yang mengetahui tak tahu. Itulah tahu. Bila orang tanya dia,
Dia jawab, dia kata, masalah ni dia kata, orang yang reti ni sebenarnya, yang kenal Tuhan ni, dia tak boleh nak cerita. Ada benda yang dia tak mampu nak cerita. Sebab tu ujung-ujungnya, wallahu a'lam. Tu tahu lah tu. Kalau dia cerita A sampai Z, semua dia boleh cerita. Ini tanda dia jahil. Dalam masalah makrifah, bab kerohanian. Kalau bab fiqah tak apa, kita boleh cerita rukun wuduk apa. Rukun semayang, sah batal itu boleh cerita. Tapi bab ma'rifatullah ni, bab masa zauq ni, masa anugerah Allah Ta'ala kat kita ni, banyak benda yang kita tak boleh nak cerita. Bangsa perasaan. Bangsa perasaan. Ada yang kita boleh cerita tapi banyak yang kita tak mampu nak cerita dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kalau sampai semua boleh cerita, ini tanda-tanda kejahilan seseorang itu. Ini yang cerita oleh Syekh Ibn Atta ni pada pagi ni. Ya. Ma ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Ya. Apabila kau lihat seorang itu menjawab daripada tiap-tiap barang yang disoal. Maksud soalan ni soal bab kerohanian, bab ma'rifatullah, terutama mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Bila kita sebut ayat Quran yang sebut, Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, jawab, aku ni qarib, aku ni dekat. Dekat tu macam mana nak urai? Yang kata kita ni dekat dengan Tuhan. Tuhan tu dekat dengan kita. Nak urai macam mana? Bukan dekat segi zat. Sama kita boleh lah kata sedepar ke, seinci ke, bersentuhan ke. Makhluk sama makhluk boleh. Tapi dekat kita dengan Allah nak urai macam mana? Nak urai macam mana? Kerana dekat itu satu kata yang subjektif. Dia bukan objektif. Benda yang boleh ni. Macam kita kan, kita duduk dengan jiran kita. Rumah teres. Apa yang memisah kita dengan jiran kita? Dinding dia. Kalau segi fizikal dia dekat. Tapi kadang-kadang jauh. Jauh segi apa? Perasaan kita kadang tak kenal dia. Tak tahu dia kerja apa, tak tahu dia buat apa. Berlaku. Jiran balik kampung, cuti raya Cina, lori mengkut, membarang dia satu rumah. Lori trailer, lori besar, mengkut, membarang dia. Televisyen dia apa. Oh, jiran aku ni pindah rumah, dia kata. Dia pun tak tahu. 2-3 hari jiran dia balik. Balik-balik. Baru dia nak tanya kita. Kak, nak tanya sikit awak. Ada tak orang main ambil barang rumah saya? Ada, lori besar main ambil. Saya ingat ke adik pindah rumah. Ingat adik pindah rumah. Pindah rumah apa? Orang curi barang di atas tu lori. Itu nama jauh. Dekat segi fizikal, tapi jauh segi hati dan perasaan. Lain pula setengah tu jauh. Macam kita dengan anak kita mengaji bersayar tu. Piati tu ingat kat dia. Tak kita telefon. Sampai dia makan pagi, makan cucuk apa pun kita tahu. Tu panggil dekat kat dah. Ini dekat dengan jauh ni, di satu perkara yang panggil subjek. Yang payah nak hurai. Apatah lagi kita dengan Allah. Dia sebut, fa inni qarib, aku ni dekat. Payah nak hurai. Tapi orang ni boleh tahu. Tangan duk rewah macam tu. Gini. Ini tanya apa semua jawab. Dia ada masalah ni. Ada masalah. Boleh jawab semua boleh jawab. Ni ada masalah. Tanya ayat boleh jawab. Hebat. Ya.
Wa mu'abbiran. Mu'abbiran mana dia boleh mengibaratkan an kulli ma syahida. Barang apa makna kata yang dia syahidah, dia saksikan. Dia tahu semua, tengok nu dia tahu, tengok ni dia tahu. Yang nu ada hikmah, yang ni ada hikmah. Semua hikmah alam ni semua dia tahu. Oh, hebat dia. Semua dia boleh. Hakikat sesuatu ni Allah saja tahu. Kita tahu sikitnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Aku tak bagi apa ilmu sikitnya. Rahsia-rahsia alam. Banyak tersimpan. Suratul Fatihah saja kalau kita tengok ulama tafsir kena impun kitab tafsir Fatihah saja macam gunung, macam bukit. Orang ni nampak kok ni, orang ni nampak kok ni, orang nampak macam tu, orang ni nampak macam ni. Tuhan bagi ilmu tak sama. Ayat yang sama tapi nampak berbagai-bagai sudut. Saya baca kitab Tuan Husin. Disebut dalam Fatihah dia kata ada 7 tauhid. Pernah kita dengar tafsiran Fatihah? Siapa bisa tengok baca tafsir Fatihah, tafsir Jalalain ke, tafsir apa ni Nurul Ihsan ke, tafsir apa-apa tafsir kita baca. Tuan Husin Allah bagi kat dia nampak 7 tauhid. Dalam Fatihah saja ada 7 tauhid. Alhamdulillah dia kata alhamdulillah satu tauhid. Itu nama tauhid. Kita mentauhidkan Allah segi pujian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita puji hanya Allah. Tak boleh puji yang lain. Dalam Fatihah ada tauhid puji nama dia. Rabbil alamin. Itu tauhid rububiyah. Allah Ta'ala saja yang Rob alam ni. Jadikan alam ni. Tak ada yang lain boleh jadikan alam. Ar-Rahman itu tauhid. Tuhan saja yang bersifat pemurah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang bersifat penyayang hanya Allah. Berapa ada? 4 tauhid. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Hanya Allah saja yang makna kata jadi raja di hari akhirat. Kalau Rabbil kalau apa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb tu yang Rabb alam itu makna yang mentadbir dunia. Kalau Malik Yaumiddin yang mentadbir akhirat hanya Allah. Dia kata pasal apa? Kalimah tu kalimah tauhid. Ada sekarang tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pasal apa? Makna kata apa Allah tu, lillah tu dia baris bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb segala alam. Kita mentauhidkan Allah dia kata yang menjadikan alam. Tengok Allah tu baris bawah. Rabbil Alamin, Rabbi pun baris bawah. Maliki pun baris bawah. Dia kata Na'at Man'un. Sama. Dia menunjukkan yang ni tauhid, yang bawah ni lagi tauhid. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Mai iyyaka na'budu. Dia kata iyyaka na'budu ni asalnya na'budu iyyaka. Kalau kita mengaji nahwu, fi'il fa'il maf'ulun bih. Biasanya fi'il duduk depan dengan fa'il, maf'ulun bih duduk belakang. Tapi ayat iyyaka na'budu ni maf'ulun bih duduk depan. Fi'il fa'il duduk belakang. Bila dia kata lari dia punya kaedah, itu makna tauhid. Maka menjadilah maknanya hanya engkau kami sembah. Kami tak sembah yang lain. Wa iyyaka nasta'in asalnya nasta'inu iyyaka. Tapi dalam ayat ni Tuhan pusing dia punya kaedah. Jadilah hanya engkau kami minta tolong. 7 tauhid. Kita baca yang lain kita tak nampak yang tu. Mai Tuan Husin nampak aku ni. Orang ni nampak aku ni. Orang ni nampak aku ni. Orang ni nampak aku ni. Nampak dengan berbagai-bagai yang Allah anugerah kepada mereka itu kebesaran ayat-ayat Allah. Jadi kita tak boleh kata, oh tak ada hadis. Tak ada hadis. Hang jumpa ke semua hadis? Hang pakar hadis jumpa semua? Ada hadis hang yang tak jumpa. Oh dia tak jumpa, dia kata tak ada.
Yang nu tak ada, yang ni tak ada, yang nu bid'ah, ni bid'ah. Sudah. Ini hubungan sombong. Imam Syafi'i kata, kalau kamu jumpa hadis yang lebih sahih daripada apa yang aku riwayat, itulah mazhab aku. Hormat menghormati antara satu sama lain. Besar membesar, bukan ego. Oh, ini pantang sikit. Oh, tahu semua. Ini kacau. Mu'abbiran angkelima syahidah. Mengibaratkan satu yang dilihat. Semua boleh bagi. Cerita habis. Oh, itu hebat sangat. Wazakiran likulli ma'alima. Wazakiran. Wazakiran ini zikir. Ya, menyebut apa saja yang diketahui. Ada benda yang kita ketahui, ada boleh sebut, ada tak boleh sebut. Nak cerita tak reti. Kan? Orang makan gula, contohlah dia buat, ulama buat, dia makan gula, dia saja tahu rasa manis. Orang tak makan gula, dia tak tahu manis macam mana. Ada benda maknanya, ada benda yang kita boleh sebut, ada benda yang kita tak mampu nak sebut. Terutama dalam bentuk perasaan, anugerah-anugerah. Dia panggil hal, bentuk kebatinan, lazat, manis, khusyuk, hudur hati. Ini benda-benda yang tak boleh nak cerita. Allah bagi kat dia untuk dia seorang-seorang. Dia rasa seorang-seorang. Oi, ni cerita habis. Aku hantar malam tadi om. Semayang khusyuk sungguh. Khusyuk tu ke mana? Khusyuk lah, tak tahu lah. Dia kata kat kita balik. Han tak tahu khusyuk. Oh, khusyuk sungguh. Tak lah lagu mana. Tak tahu aku pun tak tahu lah. Bila semua ni ada, bila kita tengok dari benda-benda ni ada kat seorang, boleh jawab semua. Oi, semua dia tahu. Semua dia boleh cerita. Fastadalla bidzalika, maka ini semua menunjukkan sebagai dalil atas demikian itu ala wujudi jahlihi, di atas wujud jahilnya. Berkesudahan oleh orang yang mengetahui dengan tak tahu, itulah mengetahui. Kata Sayyidina Bakat, berkesudahan. Dia cerita-cerita wallahu alam. Aku sekat ni saja yang aku tahu. Kita baca kitab Minhajul Abidin kan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min absarihim. Yang kita baca kan. Imam Ghazali kata, mengikut yang aku tahu ada 3 perkara yang boleh ambil iktibar daripada ayat ini. Itu pun wallahu alam. Last sekali dia kata wallahu alam. Allah yang tahu. Tapi aku tahu terani ya. Jadi wallahu alam tu selalu keluar daripada bibir al-hadis sufi ni. Kita wallahu alam, jangan wallahu alam ustaz apa betul ya, cerita tunggu-tunggu. Betul lah kita boleh cerita. Tapi takat kemampuan kita lah yang tahu betul-betulnya Allah Ta'ala hakikat suatu. Tidak mengetahui hakikat suatu melainkan Allah Ta'ala. Allah tahu sampai hakikat. Kita tak tahu hakikat sebenarnya macam mana. Lepas tu disandarkan makna kata perkataan wallahu a'lam. Dia faham kan? Dia punya maksud dia. Barang siapa engkau lihat akan dia memberi jawab daripada tiap-tiap yang ditanyai. Tanya ni jawab semua. Semua boleh jawab. Apa soalan-soalan tu? Daripada ma'rifah. Ma'rifah yang kita sebut ni sebagai jalan tasawuf ni. Kalau ma'rifah usuluddin memang boleh cerita. Sebab dia berdalil. Apa dalil adanya Allah? Ayat Allah begini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Allah menjadikan langit dan bumi. Jalan usuluddin kita boleh cerita. Tapi ma'rifah yang kata kenal Tuhan ikut jalan tasawuf ni, tu payah nak cerita. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut al-iman muriyan wa libasuhut taqwa. Wazinatul haya wa samaratul ilmu.
Iman telanjang. Iman telanjang ni boleh cerita. Sebab dulu wujud tu apa dalil dia. Semua boleh cerita. Qidam baqa sampai kaunuhum mutakaliman. Itu boleh cerita. Itu dipanggil iman ilmu. Iman bersanadkan ilmu. Nak kuatkan lagi iman tu, walibasuhut taqwa. Pakaikan iman dengan takwa. Sungguh-sungguh kita bermujahadah melakukan ibadat kepada Allah, kerana amal ibadat itu jalan kepada ma'rifah. Itu jalan untuk sampai ma'rifah yang sempurna. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Allah kata begitu. Siapa nak jumpa dengan Tuhan dia, nak capai ma'rifah yang sempurna, apa jalan dia? Falyamal amalan salihan. Dia mesti mengerjakan amal yang soleh. Walaupun kita ilmu banyak, tapi kita tak buat amal soleh, tak ada. Makrifah kita ada iman ilmu tu lah bila-bila pun. Walaupun hang mengaji usuluddin, PhD usuluddin, fakulti usuluddin, kalau hang tak tarik, hang tak berjalan, hang tak beramal, tak ada ilmu. Iman ilmu tu lah. Ilmu yakin, tentu je lah. Ilmu yakin ni terjedah kepada melakukan maksiat. Belum ada kekuatan untuk mengerjakan taat. Iman tu iman lemah, iman murian kata Nabi, iman yang bertelanjang. Itu nah syariat. Walibasuhut taqwa, bagi pakai dia, pakaian iman takwa, itulah dinamakan tariqat. Berjalan menyempurnakan syariat. Bila kita beramal, itu mana panggil orang yang bertariqat. Tariq, salik, murid, semua dia itulah. Bila kita dah beramal, dia mari lah. Wazinatul hayat, perhiasan dia iman tu malu. Dia mula main malu. Dia tak declare dah. Aku dia nampak dah. Tuhan dah mula buka pintu hakikat kat dia. Yang aku boleh beramal ni anugerah daripada Allah. Dia lagi beramal, dia lagi tunduk, lagi merendah diri. Bukan ilmu yang ada baris pada hari ini. Lagi sombong. Orang mengaji pondok mana ada sombong? Mana ada sombong tak sombong? Tok guru tak pernah ajar suruh sombong. Tawaduk, merendah diri. Semua ni anugerah Allah, bukan hak kita, pemberian Allah. Dia terbuka pintu hakikat. Dikenalah diri dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, maka dia kenallah Tuhan dia. Dia kenal diri dia sebab dhaif. Semua yang aku dapat ni semua anugerah daripada Allah Ta'ala. Puncaknya wasamaratuhul ilmu. Puncak dia itulah ilmu ma'rifah. Kenal Allah dengan kenal yang yakin. Allah campak main. Bagi main kat dia. Jadi benda yang dianugerah oleh Allah nak cerita tak reti. Ada yang Allah buka dekat dia, mengenal Allah, Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat jalal. Ada yang Allah buka pintu hatinya, mengenal Allah dengan sifat-sifat jamal. Jalal tau, sifat keagungan Allah. Tuhan yang bernama Jalla Jalaluh. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Aziz. Nama-nama yang keras-keras. Menyebabkan dia takut dan gerun kepada Allah. Perasaan takut tu nak cerita tak hati. Tak berani nak buat maksiat sikit pun. Nak gerak hati nak buat maksiat pun tak berani. Yang Allah sebut, innamal mu'minuna iza zukirallah wajilat khulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gemetar hatinya. Kerana takutkan Allah. Kita ada tak macam tu? Allahu Akbar. Dung. Ada? Ada? Man, awal. Hang pergi mana hari? Aku pergi kandang lembu. Tadi SB Mai cari hang. SB Mai 3 orang cari hang. Dengar nama SB cari. Macam dung. Kalau Tuhan panggil, nama Tuhan tak rasa apa-apa. Sebut kata polis cari, bergegak dada dia. Makna kita kenal polis lebih daripada kenal Tuhan. Tak?
Itu Allah buka. Makna kata sifat-sifat jalal dia. Ada yang Allah Ta'ala campak sifat-sifat jamal. Mengenal sifat jamal. Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ata, Al-Ghafur. Tuhan pengampun, pemberi, pengasih, penyayang. Oh, macam-macam. Ini pula demailah perhatian kasih sayang kepada Allah. Mengharapkan anugerah Allah, pemberian Allah. Ini melahirkan raja, harap. Yang tadi melahirkan sifat khauf, takut. Ini macam-macam lah anugerah Allah Ta'ala. Tuhan nak bagi macam mana, itu ikut. Ya, Tuhan nak bagilah. Yang ni nak cerita tak kerti. Tapi popok ni boleh cerita semua sekali. Oh, hebat lah. Boleh cerita. Saya kata cerita main gula tu. Yang kata manis gula macam mana? Manis gula pun tak tahu dia. Dia kata kita pula. Manis. Yalah manis tu macam mana? Manis lah. Manis ni orang yang makan gula saja tahu. Begitulah ma'rifatullah ni. Orang yang tarik yang Allah bagi, dia saja tahu. Orang tak dapat tak tahu. Sebab dia benda tak boleh dicerita. Tak boleh dihamburkan dengan lidah perkataan. Tak boleh nak hambur. Nak tulis tak boleh. Kita seorang penulis yang hebat. Menulis buku macam-macam. Bab ni siapa pun tak boleh tulis. Tak boleh tulis. Benda yang tak boleh tulis. Ini cerita habis. Semua tulis cerita. Jadi maknanya barang siapa engkau lihat, akan dia memberi jawab daripada tiap-tiap yang ditanyai daripadanya. Yang ini daripada ma'rifah dan tauhid, masalah tauhid. Ya, boleh cerita. Macam cerita kan? Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka itu. Nak cerita macam mana tangan? Tangan Tuhan ni cerita macam mana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Cuma ulama buat kajian, perkataan yadun ni selalunya makna dikaitkan dengan kuasa. Ta'yid. Yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Kuasa Tuhan mengatasi kuasa mereka. Itu saja yang ulama boleh cerita, dipanggil takwil. Tapi apa hakikatnya wallahu a'lam. Tapi cerita bab tangan jenuh kelih, tangan Tuhan macam mana? Pikak. Kalau satu tak kuat buh 10. Jadi tangan tokoh Hindu. Dia dekat Taipei kot. 10 tangan dia. Apa kuat? Benda ni pening. Benda yang tak terpikak oleh akal. Saya pergi TLDM Sandakan. Saya mula-mula kahwin waktu ni. Pergi ziarah orang tua. Pak mentua. Jadi pihak TLDM saya dulu mengajak TLDM Lumut. Masjid An-Nur tu. Jadi pendengar saya pergi ke Sandakan. Ni TLDM sini, hubungi TLDM Sandakan. Suruh panggil saya ceramah di sana. TLDM Sandakan. Saya pergi dah ceramah. Ceramah, bang. Saya kata ada benda yang akal tak boleh fikir. Bukan akal ni bukan boleh fikir semua. Ada benda tak boleh fikir. Tak termampu dipikirkan oleh akal. Dia pun tak setuju dengan saya. Ada pegawai seorang tu bangkit. Dia kata, Ustaz, akal ni anugerah Allah. Dia boleh fikir semua. Dia kata, betul ke? Betul ya, Ustaz. Tuan malam ni nak tidur pukul berapa? Ni malam ni. Pukul berapa nak lena? Lena pukul berapa? Dia mula segap. Dia perhati ke bahasa sebelah. Tak boleh jawab. Malam akan datang ni, malam ni. Kita nak lena pukul berapa? Siapa boleh jawab? Tak ada seorang dalam dunia ni boleh jawab. Dia nak lena pukul berapa? Masa akan datang, hanya Allah yang tahu. Dia kata, Ustaz, soalan tu berat sangat. Yang ringan sikit tak ada? Ringan sikit. Okeylah, ringan sikit. Malam tadi, Tuan tidur pukul berapa? Malam tadi ni. Benda yang dah lepas. Yang tu saya tahu dah. Tuan lena pukul berapa? Pukul 11 dah. Macam mana Tuan tahu pukul 11? Saya tengok jam dia tak. Tengok jam tak lena lagi. Mana orang tengok lena boleh tengok jam?
Dia kata tak usah cakap besar lah. Kita nak tidur pun tak lena pun kita tak tahu ke apa. Yang tahu kita lena ke apa Allah Ta'ala. Saya kata akal ni bagus. Tak nafikan. Dia ibarat penimbang. Menimbang mana betul, mana salah. Hak, batil, haram, halal. Dia timbang dengan akal. Tapi penimbang ni saya kata ada berbagai-bagai jenis. Penimbang ni yang ada ni bukan satu jenis, banyak jenis. Satu penimbang dia timbang meh. Biasa pergi dia meh tak? Penimbang meh. Dulu ni pakai dacing kecil tu. Dia gram-gram. 5 gram, 5 mayam. Tak tu je lah. Mana penimbang meh boleh timbang gula? Ada penimbang meh guna timbang gula? Ada boleh? Sekilo. Tak boleh. Dia tak mampu nak timbang gula. Dia cuma boleh timbang meh yang gram-gram tu. Tinggi lagi. Tu penimbang kedai runcit. Berapa minima dia? Maksima dia? 10 kilo. Tengok ni boleh 10 kilo. Ikan sekilo, ikan 2 kilo. Dia timbang kecil-kecil ni boleh 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Paling tinggi maksima dia 10 kilo. Lagi timbang JPJ. Yang tu lori balak boleh timbang. Masa-masa penimbang ni semua penimbang. Bila beli di kedai. Dia ada minima, ada maksima. Dia tak? Boleh tak lori balak kita timbang dalam kedai dacing, kedai runcit? Boleh. Duk timbang ikan tu, sayur tu, ambil lori balak timbang. Bukan patah seperti dacing pun hadap tu. Itulah akal kita. Ada yang kita boleh timbang, ada yang tak boleh timbang. Ada yang boleh fikir, ada tak boleh fikir. Banyak yang tak boleh fikir. Tak mampu kita fikir. Yang tahu Allah, wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Antum ta'lamu antum ta'lamu amillah. Kamu kah yang tahu atau aku yang tahu? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Ni dah jawab, semua boleh jawab. Oh, hebat hang ni. Kadang bukan bidang dia. Dia tak pernah mengaji tasawuf. Tak pernah baca kitab hikam. Kau nak komplain zikir lah, apalah. Mana ada zikir Allah, Allah, Allah. Hang tak jumpa dia mah. Mau nak komplain. Itu sombong. Itu dia. Makrifah bab tauhid dan mengibaratkan tiap-tiap yang dipandang. Daripada sir. Mengibarat ni menghuraikan, menceritakan. Tiap-tiap yang dipandang bersir. Sir ni benda-benda rahsia. Perkara-perkara rahsia yang Allah bagi pada seorang hamba Allah. Bab rahsia ni payah. Nak cerita, nak hurai. Nak perincikan cukup payah. Dipanggil sir. Bab nur. Allah campak nur ke dalam hati hamba. Macam mana nak cerita tu? Benda yang halus-halus itu banyak susah. Dia kerana kadang-kadang tu dia ujub. Lepas tu dia ada halus lagi. Syiddatul ujub. Riak. Ada riak yang seni lagi. Ada riak lepas mati. Tahu riak lepas mati? Kita mati, riak lagi. Ingat riak ni mati hidup ya? Lepas mati ada riak. Riak lepas mati kata Tok Guru. Macam mana? Riak lepas mati. Tuan-tuan, mari kita berjuang Islam. Jangan bimbang. Walaupun kita dah mati, anak cucu kita akan bangga dengan perjuangan kita. Dia berjuang supaya bila dia mati, anak cucu dia sanjung dia. Itu nama riak lepas mati. Dah mati pun nak suruh anak cucu puji lagi. Kacau. Itu kacau tu. Tu riak lepas mati nama dia. Payah. Kalau tak mengaji, memang tak baca kitab lama-lama ni memang tak boleh faham lah. Sir dan kasyaf. Ilmu mukasyafah. Yang Allah kasyafkan seorang. Terbuka pintu hakikat. Dia seorang tahu lah. Orang lain mana nak tahu.
Payah. Bayangkan Imam Ghazali dengan dengan apa nama abang dia. Abang dia nama Ahmad. Imam Ghazali nama Muhammad. Imam Ghazali ni profesor di sebuah universiti. Kira pangkat besar lah. Abang dia ni ustaz biasa ya. Ustaz biasa ya. Lepas tu semayang. Semayang berjemaah. Imam Ghazali dah jadi imam sebab dia profesor. Abang dia duduk belakang. Tengah-tengah semayang tu, abang dia mufarakah. Tak ikut Imam Ghazali. Tak ikut adik dia. Dia mufarakah. Dia semayang seorang. Dia tak ikut imam. Dia niat mufarakah, dia mufarakah. Dia semayang seorang-seorang. Orang semayang ramai-ramai. Jadi orang nampak lah. Dia tak ikut Al-Ghazali, tak ikut adik dia ni. Imam Ghazali terasa lah kan. Orang dia semua ikut dia jadi imam. Sedangkan makna kata abang dia tak ikut. Lepas tu dia pergi jumpa lah mak dia. Imam Ghazali pergi jumpa mak dia. Mengadu kat mak. Mak dia kata, abang tak ikut saya jadi imam. Dia mufarakah saya. Malulah saya depan orang ramai. Mak dia panggil Ahmad. Abang dia mai. Kenapa kamu mufarakah adik? Nak ikut macam mana mak? Saya tengok belakang dia darah. Di tengah semayang tu Allah tajalli kepada Imam Ahmad ni. Nampak belakang Imam Ghazali darah. Terkejut Al-Ghazali. Al-Ghazali pengarang kitab hebat. Dia fiqh pada karang kitab Usuluddin pada fiqh dan tasawuf. Cuma ujung-ujung hayat dia banyak karang kitab tasawuf. Masa tu Al-Ghazali karang kitab fiqh bab haid. Hukum masalah haid. Jadi teringat dalam tengah sembahyang dia ingat pasal haid lagi. Abang Allah tajalli dekat abang dia nampak darah. Oh, terkejut Al-Ghazali. Al-Ghazali tanya, abang mengaji kat siapa? Guru aku tak hebat terang mana. Dia seorang jek kasut. Duduk tepi jalan, kalau kasut dikoyak, pergi dia jek. Upah jek kasut. Itulah abang dia, itulah guru dia. Rupanya wali-wali Allah dia tersembunyi dia punya ni. Ada yang nelayan, ada petani, mungkin ada kek sawit, mungkin ada potong padi. Kadang ada yang jadi minta zakat. Kita tak kena tersorok kewalian mereka itu. Menghazali pipi Allah. Kek sat ni, duk jek kasut. Tu yang mula Imam Ghazali. Dia pusing tu banyak kitab-kitab. Kemudian dikarang semua kitab tasawuf. Kitab terakhir dia Minhajul Abidin. Itu kitab terakhir. Sebelum dia meninggal. Jadi banyak benda yang kita tak tahu. Baik itu kita janganlah kita mengaji tinggi nak ego, nak sombong, nak ilmu kita tak salah. Tak payahlah. Macam kita tengoklah hari ni. Yahudi memang pandai. Yahudi yang duk bagi PhD, MA, BA tu. Yahudi. Dia nak rosakkan ilmu kita. Ilmu ni rosak bila niat bukan kerana Allah. Laisal ilmi bi kasratir riwayati innamal ilmu nurun yukhzif bil qalbi. Bukan ilmu dengan banyak riwayat, tapi ilmu tu nur yang Allah tuangkan ke dalam hati. Baik tu kata ulama sufi, ilmu ni Allah tuang dalam hati. Hati tu kena bersih sungguh. Kalau hati kotor, nak tuang macam mana? Macam cawan kita kotor, nak tuang minuman lah. Nak tuang susu ke, Milo ke, nak tuang. Air sejuk ke tak tuang. Cawan kotor, pinggan kotor, nak tuang macam mana? Hati kotor macam mana? Hati kotor apa sebab? Sebab menuntut ilmu bukan kerana Allah. Niat yang lain pada Allah. Itu syirik. Syirik khafi. Bila benda syirik kotor, ilmu tak masuk. Yahudi berjaya. Itu lahir ilmuan-ilmuan. Bukan tak hebat-hebat. Tapi nak cari yang beramal, hidup seperti mana kehidupan Rasulullah dan para sahabat, payah. Ramai yang sombong, angkuh dan sebagainya.
Nasib baiklah ada pondok menekankan ikhlas. Semua ni lah. Ya. 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 Dan menyebutkan bagi tiap-tiap yang diketahui daripada yang gaib. Oh, boleh cerita yang gaib tu. Yang gaib tu begini. Oh. Seolah-olah Tuhan buka bagi dia alam gaib. Dia boleh nampak semua. Oh, ini kalau ini yang kita jumpa, maka engkau mengambil dalil dengan demikian itu akan diperoleh jahilnya. Orang ni sebenarnya bukan alim, dia jahil. Kalau boleh cerita gini, tu jahil lah. Jadi itu tanda-tanda dia. Alamat orang jahil, dia boleh cerita ke semua cerita. Tak ada rendah diri langsung nak kata wallahu alam tu tak ada. Dia tahu semua. Mana ada orang ilmu alim semua tak ada. Ada yang alim usuluddin, fiqh dia tak apa nak alim. Ada yang alim fiqh tasawuf mungkin dia tak apa nak ni. Dulu-dulu lain lah. Lah ni orang alam mana nak cari semua. Ada kekurangan pada kita. Ya. Diperoleh akan jahilnya akan hak Tuhannya. Jahil dengan Tuhan, tak kenal Tuhan ni. Dan akan hikmatnya pada makhluknya. Hikmat yang Allah anugerah, yang Allah campak pada makhluk Allah Ta'ala ni. Banyak hikmat-hikmat dia yang tersembunyi. Macam saya cerita hari tu ni kan, mungkin kita tengok pada zahirnya kerja dia tak nampak lekeh. Lekeh kerja apa? Angkut sampah. Lekeh lah nampak kan pada zahir nampak. Tapi cuba kita bayangkan kalau sebulan lori sampah tu tak bergerak ambil sampah, apa jadi? Bandak kampung apa jadi? Busuk. Semua main penyakit, tikui. Saya biasa tengok tikui. Besar kucing. Tikui. Saya biasa tengok. Kucing tengok tikus, kucing lari. Betul. Kalau dia pun tangkut sampah, bukan besar kucing, besar orang pun boleh tikus tu. Orang tengok tikus, orang lari pula. Jangan buat pasal. Apa tu kita pandang hina. Dia tak mencuri, dia tak menipu, tak rasuah. Angkut sampah pun tak buat. Kerja tu mulia. Asalkan rezeki halal, mulia kerja tu, kerja mulia. Ukuran kita halal haram. Bukan gaji bentuk kerja dia tu, bukan begitu. Jadi semua ni ada hikmah, insya-Allah. Mana Allah Taala kadang dia buka kita. Buka satu hikmah di sebalik kejadian-kejadian alam yang menimpa kita hari dan juga menimpa orang lain. Jadi bila Tuhan buka, kadang-kadang boleh cerita, kadang-kadang kita tak mampu nak cerita. Jadi wallahu a'lam. Yang mengetahui hakikat suatu hanya Allah. Kita ni baru banyak yang terselindung. Ilmu kita ni makna kata bergantung dengan maklumat, pengalaman. Allah Ta'ala ilmunya mukasyafah. Inkisyaf. Terbuka segala hakikat di sisi Allah. Tak ada yang tersembunyi. Ambil pasir kita buat simen tu kan. Ambil pasir segenggam. Siapa tahu bilangan berapa biji pasir yang ada di tangan kita ni. Siapa pun tak tahu. Ambil secekak pasir, berapa banyak. Mana ada orang tahu. Allah Ta'ala detail. Tiap-tiap biji pasir Tuhan tahu. Ni amin. Tukar tak tahu lah apa hikmat dia tak tahu. Dia duk main kacau kita hari. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala jadikan ni mengandungi hikmat di sebalik kejadian. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Semua ini sebagai dalil-dalil tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang mempunyai hati, mengambil iktibar di sebalik kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Lebih kurang macam itulah maksud matan Syekh Ibn Atta' ni. InsyaAllah kita akan
Hurai lepas ni. Wallahu alam. Al-Fatihah. Siapa ada pengalaman bawa lori? Yang ada pengalaman bawa lori. Kita nak beli lori. Dalam 2-3 hari lori sampai. Tak malah lori tu rosak pula. Siapa yang boleh bawa? Biar seorang tu dah lah bawa. Dengan ramai-ramai. Orang tu bawa. Lama lingkup lori tu pula. Kena jaga ayak dia, minyak dia. Kena cek selalu. Lori tu dah ada workshop dah. Lori tak rosak. Cuma 2 tahun tak berjalan. Dia pada tukar bateri nak servis. Nak servis apa, starter, tayar semua nak tukar semua. 2 tahun lori tu tak berjalan. Tapi condition dia elok. Enjin semua elok. Kita nak guna angkut pelepas sawit. Nak ada nampak siapa boleh bawa? Siapa dia? Syed. Seorang tu dah dengan semua bawa dah. Tak lagi rosak lah apa payah. Kita nak repair payah. Yang pertama rotek tak ada. Nak bawa keluar pada sini. Nak pergi workshop semua. Jadi kita kena jaga semua. Kita kata panggil pomen ni. Kalau apa jadi apa-apa. Tu sama-sama tengok lah. Lori kita tu. Untuk kemudahan nak kerja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il bari'. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.